Okey, kisah yang kedua ni, di sini dia mengatakan, setiap kali tercium haruman kasturi, saya tahu dia datang. Macam mana kisahnya? Jom kita layan. Kisah ni berlaku sewaktu saya di sekolah menengah pada penghujung tahun 1990-an. Ketika tu, saya tinggal bersama atuk dan nenek di rumah mereka di sebuah kampung di Johor. Di situ juga saya bersekolah. Sepanjang tinggal bertiga dengan mereka, ada beberapa kejadian aneh yang pernah saya lalui. Antaranya, kisah yang pertama. Satu malam, sesudah maghrib, saya bertungkus lumus untuk menyiapkan kerja sekolah yang bertimbun. Saya perlu siapkan jika tidak mahu dirotan oleh cikgu. Kebetulan atuk mengajak saya ke klinik di Pekan untuk mendapatkan bekalan ubatnya yang sudah habis. Saya menolak. Kalau saya ikut, saya risau kerja sekolah tak siap pula. Wajah atuk dan nenek juga seakan tidak percaya bila saya enggan mengikut mereka. Sebab mereka tahu saya bukannya seorang yang berani nak tinggal seorang diri di rumah. Apatah lagi pada waktu malam. Nenek berpesan macam-macam. Tutup tingkap lah, jangan buka pintu lah, apalah, macam itulah kan. Sebaik nenek dan atuk pergi, saya kembali ke bilik. Saya ni terlalu ralip menyiapkan karangan di sekolah, bukan di sekolah, di rumah, sehingga mata saya dah letih. Saya berhenti seketika sambil meregangkan otot. Mata saya memandang tingkap yang menghadap ke rumah Cikgu Makno. Tiba-tiba, sekelip mata tu juga, lintasan lembaga berpakaian putih lalu di hadapan saya. Jadi saya terhenti seketika sebab saya rasa macam terkejut lah. Saya cepat-cepat bangun. Apa benda tu? Lembaga tu menuju ke arah belakang rumah. Sangka saya, barangkali Cikgu Makno mahu menangkap ayam. Dia ingat itu Cikgu Makno lah. Tapi tangkap ayam waktu malam, macam tak logik kan? Jadi saya pun abaikan pertanyaan demi pertanyaan dalam kepala dan bergegas ke belakang rumah. Pintu belakang saya kuak. Tak ada sesiapa. Gelap, sunyi. Saya toleh kiri dan kanan. Masya Allah, pelik lah. Kalau Cikgu Makno nak cari ayam dia, pastilah guna lampu suluh kan. Ini gelap. Malam tu, apabila atuk dan nenek pulang, saya langsung tak berkata apa. Hanya keesokan hari, semasa kami bersarapan, saya buka mulut dan menceritakan perihal malam tadi. Atuk pula cepat-cepat bertanya pada Cikgu Makno. Namun Cikgu Makno beritahu dia mana ada dia keluar. Apatah lagi mencari ayam. Malam-malam aku nak cari ayam buat apa? Dia ada saja dalam rumah bersama keluarganya. Habis tu, lintasan apa yang saya nampak? Itu tadi kisah yang pertama. Okey, kisah yang kedua pula. Kata orang, kebun di depan rumah atuk ada laluan untuk orang bunian. Laluannya lurus saja melalui rumah atuk sampai ke bahagian belakang. Satu hari tu, ketika saya sedang menunggu bas untuk ke sekolah, ada kejadian aneh berlaku. Dah banyak desas-desus, cuma baru pertama kali berlaku di depan mata saya ni. Sesi sekolah saya sebelah petang. Maka sekitar jam 12 tengah hari, saya dah pun berada di perhentian bas. Jalan ketika itu lengang tanpa kenderaan. Hanya ada sebuah motor cabuk ditunggang seorang apek
sedang melalui jalan tu dari kejauhan. Pada kejadian ni berlaku sangat pantas. Ketika motor Apek tu semakin menghampiri, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, tiba-tiba ia melencong dan berlanggar dengan tiang lampu. Boom, dilanggar tiang lampu. Lekas-lekas saya berlari panggil Atuk dekat rumah. Atuk segera mendapatkan Apek tu dan memberikan bantuan. Mujurlah tak ada kenderaan yang serius. Atuk bertanya, "Kenapa lu langgar ini tiang?" "Ayah, saya ada nampak ada bulat tengah main-main lintas jalan raya. Saya pun cuba elak lah." Waalaikumsalam warahmatullahi. Mendengar jawapan Apek tu, Atuk memandang saya terus, seolah-olah bertanya jika saya yang bermain-main di jalan tadi. Tanyanya, "Kau ada tadi main dekat jalan raya ke?" Saya pun tercengang lah apabila saya bertanyakan Atuk selepas tu. Atuk hanya tersenyum dan diam. Of course lah tak mengaku kan. Sebab apa ni? Bukan dia yang main. Satu malam, ni kisah yang ketiga pula. Satu malam, saya bermimpi aneh. Belum pernah datang mimpi sebegini sebelumnya. Ada seorang lelaki berpakaian lengkap seperti anak raja. Rona hijau. Dia sedang duduk dekat atas pokok rambutan, tersenyum manis memandang saya. "Awak nak ikut kita?" tanyanya. Saya pun geleng kepala lah. Tak nak lah. Buat apa saya nak ikut awak? Sebaik saja saya memberi jawapan begitu, saya terus terjaga dari lena. Kepada Atuk, saya ceritakan segala-galanya. Awalnya Atuk hanya tersenyum. Apabila ditanya pun, Atuk hanya diam tak menjawab. Apabila saya berterusan mendesak, Atuk pun rasa kesian. Jadi Atuk pun ceritakanlah. Kata Atuk, lelaki itu putera Raja Bunian. Sebelum ni pun dia pernah datang melamar Tok Nyang kamu. Tapi Tok Nyang kamu menolak. Berkali-kali dia datang, siap ke kebun tolong Tok Nyang lagi. Katanya nak berkawan. Sampai ke hujung nafas Tok Nyang kamu dia menunggu, cerita Atuk. Atuk kemudian berpesan kepada saya, "Ingat pesan Atuk kalau mimpi lagi terus tolak. Jangan ikut pula dia." Jadi saya pun angguklah. Kata Atuk lagi, jika saya mengikut, saya tak akan kembali lagi ke pangkuan keluarga. Sejak tu, setiap kali saya tercium haruman kasturi, saya tahu dia datang. Tapi pesan Atuk tetap tersemat di dada. Sekian, terima kasih.